A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertamanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang berbahagia ini kita dapat sama-sama lagi sekali lagi dalam sesi tafsir ringkas daripada muka surat Al-Quran. Jadi alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bersama-sama dalam muka surat 390. 390. Jadi kalau kita tengok Quran ada 604 muka surat. Jadi artinya kita telah menghampiri muka surat 400. Artinya ialah kita telah menghabiskan hampir lebih kurang 4/6 daripada Al-Quran. Alhamdulillah. Hari ini insya-Allah kita akan masuk pada muka surat muka surat 390 ni. Pada surah Al-Qasas juzuk yang ke-20, ayatnya ialah ayat yang ke-36. Kita tahu sebagaimana kita sebutkan sebelum daripada ni bahawa surah Al-Qasas ni ada 88 ayat dan sebahagian besar daripada ayat-ayat dalam surah ini turunnya semasa dalam perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perjalanan hijrah, iaitu di antara Mekah dan juga Madinah. Jadi kita sebutkan bahawa ianya adalah bersesuaian. Kita ini hanyalah munasabah yang kita kata, itu kesesuaian ayat dengan peristiwa yang sedang berlaku kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah kita akan bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma ja'ahum Musa biayatina bayyinatin qalu ma hadza illa sihrun muftara wa ma sami'na bihadza fi abaina al-awwalin. Sadaqallahul azim. Ayat 36. Jadi maksud daripada ayat ni pada hari ini ialah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang cerita yang berlaku kepada Nabi Musa alaihissalam setelah daripada Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Musa, berkata-kata kepada Nabi Musa di kita kata di Bukit Tur, di Jabal Tur, Tur Saina, iaitu di Bukit Saina, iaitu di padang pasir Saina lah. Walaupun hari ini ada pula suara-suara dan juga pendapat-pendapat yang mengatakan bahawa sebenarnya Bukit Tur Sina tu yang disebutkan di dalam kisah Nabi Musa ini sebenarnya bukan di Tur Sina yang sedang berlaku, yang diperkatakan oleh orang pada masa ini. Jadi tak pentinglah bagi kita kalau ikutnya Sinai itu adalah di sebenarnya Sinai lah. Tapi ada juga sekarang pendapat mengatakan bahawa sebenarnya Sinai itu, Bukit Sinai itu sebenarnya bukannya di Semenanjung Sinai, tapi sebenarnya di Arab Saudi, di utara Arab Saudi. Tak penting bagi kita, yang penting ialah di Tur Saina kat sini, iaitu yang berlaku kepada Nabi Musa. Selepas daripada kisah tersebut, maka Nabi Musa pun terus pergi ke negeri Mesir dan berlakulah perbezaan sekarang kan. Kalau dulu Nabi Musa ni planning dia dalam kepala dia, dalam hasratnya adalah balik untuk berjumpa dengan family. Misinya lain, iaitu misi kefamilian, misi kekeluargaan. Misi nak jumpa mak ayah dia kan, nak jumpa ayah angkat dia iaitu Firaun dan sebagainya. Tapi sekarang ni keadaan telah berubah, niat dia telah berubah, hasratnya dah berubah. Sebab apa? Setelah daripada mendapat wahyu di Saina tadi tu, maka setelah daripada arahan daripada Allah Subhanahu wa taala itu, maka sekarang Nabi Musa balik ke negeri Mesir adalah untuk berdakwah kepada kaumnya dan juga berdakwah kepada Firaun dan juga orang-orang dia. Jadi sebab itulah Nabi Musa diceritakan di sini ialah falamma ja'ahum Musa, apabila Nabi Musa alaihissalam telah mendatangi mereka tu ialah Firaun dan juga tentera-tenteranya, biayatina, dengan tanda-tanda kami, dengan mukjizat daripada kami, dengan semualah kan, apa-apa yang Allah Taala berikan, itu tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan juga tanda-tanda bahawa sebenarnya ialah Firaun tu sebenarnya tak ada kuasa, bukannya Tuhan sebagaimana yang didakwa. Bayyinatin, yang jelas,
qalu, mereka pun berkata. Siapa yang berkata? Lalu berkatalah Firaun dan juga orang-orang dia. Dia kata apa? Ma haza illa sihrun muftara. Ini semua adalah sebenarnya adalah semuanya adalah sihir-sihir yang diada-adakan. Maknanya sihir mengada je kan, tak ada silap mata ke apa yang dikatakan oleh Firaun. Jadi kita mengambilkan sempena peristiwa ini dalam perjalanan Nabi SAW daripada Mekah ke Madinah semasa hijrah. Jadi Nabi kita SAW menghadapi perkara yang sama saja yang dihadapi oleh Nabi Musa alaihissalam, iaitu apa? Dikatakan bahawa apa yang kamu buat ni adalah sebenarnya adalah sihrun, satu sihir. Wa ma sami'na bihaza fi abaina al-awwalin. Dan dakwaan mereka yang kedua ialah apa kan? Ini maknanya cara macam mana mereka ni nak tolak Nabi Musa. Mereka kata bahawa kami tak pernah dengar pun benda-benda semua daripada bapa-bapa kami yang terdahulu. Maknanya kamu ni mengada-ngada lah kan, sebab dulu tak pernah ada pun mesej kamu ni, apa yang kamu cakap ni tak pernah pun kami dengar. Kami percaya kepada, dia kata, adalah Firaun tu Tuhan. Jadi sekarang tiba-tiba kamu bawa satu benda baru. Jadi sebab tu dia kata tak ada. Ni cara-cara benda ni berlaku kan sampai sekarang lah kan. Iaitu apa ni kan? Iaitu kalaulah kita bawa satu benda yang baru, satu benda yang baru bagi mereka, sedangkan benda tu ada dalam Quran. Tapi mereka akan kata macam mana? Walaupun taklah sehebat yang dihadapi oleh Nabi Musa alaihissalam ini, tapi benda ni hampir sama saja berlaku. Dia kata sihir, mengada-ngada, dan juga benda-benda kami tak pernah dengar pun dulu sebelum benda ni. Padahal benda yang kita tengok sebagai mana contoh kan, yang dibawa oleh seorang ulama daripada Mesir tu kan, yang dibawa apabila zaman ketika dia ni bawa Islam yang ada dalam Quran, yang ada dalam hadis, tetapi dikatakan oleh orang ramai, termasuklah dikatakan juga oleh setengah-setengah ulama, yang dikatakan ulama pada masa tu, mereka mengatakan bahawa apa yang dibawa oleh budak ni kan, ulama tu kan, seorang ulama di Mesir ni, dia kata, ini mana pula ni kan, padahal benda tu ada dalam Quran, ada dalam hadis. Jadi macam itulah maknanya kadang-kadang kuatnya manusia ni dia berpegang kepada apa yang kita panggil sebagai tradisi. Tradisi kepercayaan, tradisi dia kata apa ni, manhaj Islam tu macam ni. Dia kata tak, mak ayah kita, tok nenek kita tak pernah pun buat cerita Islam ni kata macam ni, padahal benda tu ada dalam Quran. Sebagaimana sebagai contohnya ialah kita katakan Islam ni adalah syumun. Islam ni adalah satu way of life. Islam ini adalah, jadi kalaulah kita semua hidup katakan di zaman tahun 70-an dulu, tahun 70-an kan jadi bagi orang yang tak pernah hidup tahun 70-an, orang yang hidup tahun 2000-an mungkin tak menghadapi benda ni. Sebab apa? Pada masa tahun 70-an dulu, bila orang sebut di Malaysia kalau kita katakan bahawa Islam itulah merangkumi semua aspek kehidupan manusia, benda tu adalah pelik. Sebab itulah pergaduhan berlaku. Pergaduhan kata, orang-orang politik ni kata tak ada, mana boleh campur-campur politik dengan agama. Tu dulu. Kalau sekarang kalau ada orang cakap macam tu, memang out lah kan, orang tak terima dah. Itu maknanya perubahan lah yang berlaku dalam masyarakat, alhamdulillah. Kemudian waqala Musa rabbi a'lamu biman jaa'a bil huda min 'indih. Nabi Musa berkata, Nabi Musa kata apa? Tuhan aku lebih tahu siapakah yang datang dengan petunjuk daripada sisinya. Maknanya ini adalah keyakinan orang yang bawa dakwah, orang yang bawa mesej Islam kan. Bila ditolak, bila dikatakan, maka dia kena ada keyakinan yang kuat, iaitu apa? Tuhan aku lebih tahu. Walaupun manusia semua tolak, manusia ni hanyalah manusia, walaupun mereka ni ramai, tapi mereka ni hanyalah manusia, mereka ni adalah makhluk. Jadi Tuhan aku, Tuhan kita, iaitu lebih tahu kan, mana betul mana salah. Jadi maknanya bukannya mereka tu menjadi penentu kepada mana satu mana salah, tapi Rabbi a'lam lebih tahu lagi, bukan mereka yang lebih tahu. Wa man takunu lahu aqibatud dar, dan siapakah yang akan mendapat balasannya yang baik di hari akhirat. Ad-dar situlah ad-darul akhirah. Jadi okey, jadi kat sini, maksudnya kat sini kan, makna walaupun atas dunia ni kadang-kadang pendakwah ni, orang yang bawa Islam ni kadang-kadang susah kan, kadang-kadang menghadapi benda yang sukar kan, tapi kita kena ingat, kena yakin bahawa bila balik ke akhirat, itulah mereka orang yang akan mendapat kemenangan dia. Innahu la yuflihu zalimun. Orang-orang yang zalim ni dia tak akan berjaya. Sama ada berjaya atas dunia, mungkin nampak macam berjaya, tapi sebenarnya di akhirat mereka tak akan berjaya. Itu confirm.
Itu confirm Jadi kita yakin keyakinan yang ada itu, iaitu 3 benda yang dibawa, yang disebutkan oleh Nabi Musa alaihissalam dalam ayat 37 ni. Iaitu yang pertama apa? Yang pertama, Tuhan lebih tahu mana betul mana salah. Yang keduanya ialah apakah akan yang berlaku pada hari akhirat. Kan, yang akhirat adalah kebaikan, di hari akhirat balasan yang terbaik di hari akhirat adalah untuk orang yang beriman. Yang ketiganya, orang zalim ni tak akan berjaya. Okey, seterusnya ayat yang ke-38. Wa qala fir'aun ya ayyuhal mala' ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi fa awqid li ya haman 'ala at-tini faj'al li sarhan la'alli attani'u ila ilahi Musa wa inni la azunnuhu minal kazibin. Fir'aun pun berkatalah kepada kepala-kepala dia, pembesar-pembesar dia. Jadi dia kata qala fir'aun ya ayyuhal mala'. Jadi perkataan al-mala'u ni banyak kali sangat disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran, iaitu orang-orang besar yang berada di sekeliling pemimpin-pemimpin yang jahat. Dan mereka ini mengikut pemimpin yang jahat itu kerana apa? Kerana untuk mendapat habuan mereka lah. Itu jadi sebab itulah ada ni Firaun jahat wa qala Firaun, dia akan berkata kepada ya ayyuhal mala', wahai al-mala', pembesar-pembesar aku, orang tepi-tepi aku, orang-orang yang duduk di keliling aku, ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Dia kata aku tak tahu, aku tak kenali, aku tak terima kalau Tuhan ada selain daripada aku. Itu nak katakan bahawa kehebatan Firaun ni. Kehebatan Firaun ni, dia boleh katakan bahawa dia itu Tuhan. Padahal dia tu manusia juga kan. Dia makan, dia minum, dia berak, dia kencing, dia busuk, dia manusia kan. Dia hanyalah manusia biasa je. Darah dia merah juga kan. Dia bernafas guna oksigen juga. Tapi dia mengaku sebagai Tuhan, dan yang peliknya orang keliling dia tu boleh terima. Jadi dia berkatalah ni, cerita bila lawan Nabi Musa ni, dia kata kepada al-malak dia, fa'auqid li ya Haman. Haman tu adalah ketua pembesar dia lah. Orang besar dia, orang paling besar lah. Pada masa itu yang ada yang menjadi ketua kepada al-malak dia tu, dia kata ya Haman, wahai Haman, auqid li, dia kata nyalakan untuk aku alati ni. Ni ialah batu-bata. Batu tu faj'al li sarhan, disuruh buat maknanya disuruh, kalau ikut kat sini ialah maknanya dari segi teknologinya Firaun ni memang hebat sebab itulah salah satu daripada peninggalan Firaun yang hebat sampai sekarang ni dijadikan sebagai salah satu daripada barang ajaib dunia, iaitu piramid. Jadi dikatakan bahawa ini adalah pendapat mengatakan bahawa apa yang disuruh oleh Firaun kat sini ialah itulah dia piramidnya. Iaitu apa dia kata? Faj'al li sarhan, jadikanlah untuk aku sarhan. Sarhan tu apa? Iaitu istana, kalau ikut maknanya kan. La'alli attali'u, untuk aku naik, dia kata ila ilahi Musa, aku nak pergi tengok, naik atas tinggi tu, kemudian aku nak tengok apa? Nak tengok Tuhan Musa tu. Wa inni la azunnuhu minal kabzin, tapi aku yakin bahawa dia ni, kalau ikut sini aku menyangka kan, tapi maknanya dia katalah aku menyangka, dia nak beritahu kepada orang-orang yang dikeliling dia tu, iaitu sebenarnya Firaun ni penipu je. Jadi tengok kan, jadi kerja dia buat bangunan tinggi tu, dia suruh Haman supaya buat bangunan tinggi tu hanya semata-mata nak naik ke atas tu, nak tunjukkan bahawa sebenarnya Tuhan Musa tu tak ada. Mana Tuhan. Sebab itulah dalam satu cerita lain, iaitu dia pun panah ke langit, lepas tu jatuh. Itu anak panah dia tu kan. Jadi dia kata wastakbara huwa wa junuduh, jadi dia istakbara. Allah Ta'ala guna perkataan istakbara kan sama macam Iblis apa dulu? Aba wastakbara. Iblis ni dia enggan apa? Enggan sujud kepada Adam setelah disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa dia aba? Kerana istakbara. Tapi Firaun ni lebih dahsyat lagi daripada Iblis. Sebab apa? Dia bukan aba saja, tak nak sujud tadi tu, tapi dia ni meminta orang supaya sujud pada dia. Itu hebat dia. Jadi sebab itulah Iblis pun respect lah kepada Firaun ni. Sebab apa? Sangat jahat, lebih jahat lagi daripada dia. Sebab Firaun ni, Iblis ni, dia kenal Allah Ta'ala. Dia bercakap dengan Allah Ta'ala kan. Jadi dia tahu dia dalam syurga kan. Jadi maknanya kat sini kejahatan Firaun tak boleh lawan oleh Iblis.
Jadi wastakbara, dia ni sombong sangat kan, bongkak sangat, huwa wa junuduhu, dia dan juga tentera-tentera dia, fil ardi, di negeri, di atas bumi. Di atas bumi itu maksudnya ialah, dalam jalan lain disebut ialah fi ardi Misra, di atas negeri Mesir itu, bi ghairil haq, tanpa yang benar, maknanya penipu kan. Wa zannu annahum ilaina la yurja'un, dia ingat dia ni tak akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa akhaznahu wa junudahu fanabaznahum fil yammi. Allah apabila dah melampau macam tu, maka Allah Subhanahu wa taala pun ada fa kat situ kan, fa akhaznahu. Fa akhazna, maka Allah Taala ambil dia. Ambil tu maknanya ambil tindakan terhadap dia. Apa tindakan Allah Taala terhadap Firaun ni dan juga tentera-tentera dia? Fa akhaznahu wa junudahu. Dia dan juga tentera-tentera dia. Apa dia? Fanabaznahum fil yammi. Fanabazna ni, kalau ikut nabazna maknanya kita ambil, kita campak satu benda tu. Campak dalam air, fil yammi, dalam laut. Jadi seumpama macam tu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala buat kan, dia ikut, sebagaimana kita tahu, dia ikut Nabi Musa, kemudian Allah Taala rapatkan laut tu, kemudian mati semua tentera-tentera dia dalam laut tu. Okey, jadi dalam laut mana tu? Itu banyaklah pendapat ulama. Laut merah ke, laut Qazwin ke, laut apa, kita tak tahulah kan. Yang pentingnya dia telah dicampak ke dalam yammi, fanabaznahum fil yammi fanzur, Allah Taala kata. Maka sekarang ni tanggungjawab kita ialah apa? Fanzur, lihatlah kaifa kana akibatuz zalimin, bagaimanakah pengakhiran orang-orang yang zalim. Kan tadi disebut perkataan zalim juga, innahu la yuflihuz zalimun, orang-orang zalim tidak akan berjaya. Dekat sini Allah Taala sebut, ayat 40 ni sebut kaifa kana akibatuz zalimin. Jadi tugas kita, tanggungjawab kita ialah apa? Iaitu melihat. Melihat ni bukan melihat dengan mata saja, tapi berfikir. Kalau kita pergi ke museum di negeri Mesir tu, kita boleh jumpa Firaun ni. Ada mayat dia lah dalam kaca, dalam museum. Nak kena bayar mahal lah kan nak tengok tu kan. Tapi tengok sekarang, tengok internet je, kita boleh tengok. Jadi tengok internet tu, kita nak tengok apa? Allah Ta'ala kata tengok kan. Kalau kita pergi negeri Mesir, kita tengok piramid. Itu lah dia, benda tinggi, bangunan tinggi yang kita bukan kata itu mayat dia saja kan. Itu mungkin tapi salah satu benda yang kita ingat juga ialah Firaun ni, dia nak bina bangunan tinggi, dia kata dia nak naik, dia nak tengok kat mana Tuhan Musa, mana ada Tuhan Musa, dia kata. Jadi kita tengok sini sebab Allah Ta'ala menyuruh kita ni tengok. Tapi tengok ni, fanzur ni, mungkin tengok juga dengan mata, tapi yang kedua ialah tengok dengan hati. Itu apa? Maksudnya berfikirlah, ambil pengajaran lah, bukan tengok saja kan. Jadi fanzur. Wa ja'alnahum a'immah yad'una ila an-nar. Hebat dia ni, Allah Ta'ala jadikan Firaun dan juga tentera-tentera dia ni, wa ja'alnahum a'immah, dia ni menjadi imam. Menjadi imam Imam ni apa? Imam ni maknanya orang yang duduk kat depan kan. Kalau semayang, orang duduk kat depan tu kita panggil dia imam. Kenapa? Sebab orang belakang panggil makmun. Makmun ni ialah orang yang ikut dia. Kalau dia rokok, kita rokok. Kalau dia sujud, kita sujud. Macam itulah kan. Itu adalah imam dan juga makmum kan. Jadi Allah SWT sebutkan Firaun ni, dia ni Allah Ta'ala akan jadikan dia sebagai imam. Imam apa? Bukan imam yang baik. A'immatan yad'una ila an-nar, yang mengajak kepada neraka. Jadi sekarang ni kan banyaklah kan makmum-makmum dia, makmum-makmum kepada Firaun ni, yang mengajak kepada neraka. Jadi semua orang mengajak kepada neraka tu, itu memang makmum-makmum kepada Firaun ni. Wa yaumal qiyamati la yunsurun, pada hari kiamat dia tidak akan ditolong. Wa atba'nahum fi hazihi dunya la'nah. Wa atba'nahum artinya kami ikuti mereka ini fi hazihi dunya, di atas dunia ini, dengan laknat. Artinya apa? Laknat tu seolah-olah macam mengikut mereka. Ke mana-mana pergi, itu macam katakan, kita kata pun kan, dia ni hantu ikut dia. Ke mana-mana pergi kan adalah hantu dia tu ikut dia. Macam itulah. Maknanya dia pergi ke mana pun, apa yang berlaku pun laknat akan ikut dia. Jadi seolah macam laknat tu benda hidup dia ikut dia. Jadi bila dah kena macam tu, maka teruklah kan tak nak lari ke mana dah. Fa'atba'nahum fi hazihi dunya la'nah. Atas dunia ni dia diikuti oleh laknat. Wa yaumal qiyamati hum minal maqbuhin, dan pada hari kiamat mereka ni minal maqbuhin, daripada orang yang tercela. Kemudian ayat terakhir pada hari ini iaitu ayat 43,
walaqad atayna Musal kitaba min ba'di ma ahlaknal qurun min ba'di ma ahlaknal qurun. Sesungguhnya kami datangi Musa ini dengan Alkitab. Allah Ta'ala kata diberikan kepada Nabi Musa ni Alkitab, iaitu kitab Taurat tu. Kemudian selepas apa? Selepas daripada mim ba'di ma ahlaknal qurun, selepas daripada kami hancurkan al-qurun. Al-qurun tu bukan kurun. Bukan kurun 100 tahun, 200 tahun, bukan. Tapi kurun kat situ maksudnya ialah generasi. Generasi apa? Iaitu generasi Firaun tu lah. Jadi Firaun habislah. Ataupun tafsiran lagi, kurun kat situ ialah selepas daripada bangsa-bangsa yang terdahulu. Bangsa terdahulu tu apa? Iaitu Samud lah, seperti kaum Nabi Syuaib lah, seperti kaum Nabi Lut lah. Itu adalah yang terdahulu sebelum daripada Nabi Musa. Jadi selepas daripada semua-semua tu dihapuskan oleh Allah Ta'ala, Allah Ta'ala beri pula Alkitab ini kepada Nabi Musa AS, iaitu At-Taurat. Kemudian basair, itu basaira, nampak? Jadi basaira balik ke atas tu, iaitu sebagai, kalau kita terjemahkan kitab itu, kitab Taurat itu ialah sebagai basaira linnas wa hudan wa rahmah la'allahum yatazakkarun. Ada 3 sini Allah Ta'ala sebutkan sifat kitab Taurat ini, dan kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apa-apa kitab pun, iaitu yang pertama sekali basair linnas. Basar ni daripada mata basir itu nampak. Jadi kalau basar tu mata. Jadi kalau basairun linnas ialah kan benda yang kita nak menunjukkan kepada manusia sebagai cahaya, sebagai mata kepada manusia. Kalaulah manusia tak ada mata, tak dapat melihat kan. Tapi bila manusia ni diberikan Alkitab, jadi seolah-olah macam dia ni akan menampak, oh ini betul, oh ini salah. Jadi sebab itulah Quran, ayat-ayat daripada Allah, kitab-kitab daripada Allah, tujuan dia ialah bukannya hanya semata-mata, ingat bukan semata-mata untuk jadi bahan bacaan saja, letak atas rak cantik-cantik dan sebagainya, tapi adalah untuk sebagai basair, untuk manusia. Tu yang pertama. Kemudian yang kedua, hudan, petunjuk. Petunjuklah kan. Ini petunjuk ni kalau kita masuk dalam lautan tu kan, kita ikut trekking, kalau tak ada petunjuk bengong kan, sesat habis kita masuk lautan tu. Jadi itulah petunjuk. Jadi Quran tunjuk kan. Yang ketiga, warahmah. Jadi rahmat, nampak tak dia bukan hanya ni, tapi dia mohon rahmat. Rahmat ni apa? Daripada rahim. Rahim ni apa? Sayang, kasihan belas kan. Jadi kalau Quran ni dia kasihan kepada kita kan. Jadi dia menjadi rahmat kepada kita. Sepatutnya kita bersyukurlah kita dapat rahmat tu. Orang lain, orang yang tak dapat Quran, tak dapat rahmat tu. Jadi Taurat ini disebutlah dia adalah basair, dia adalah hudan, dia adalah rahmat. Tapi Taurat sekarang tak adalah. Taurat sekarang ni dah habis dah. Dia hancur, diubah-ubahkan oleh ulama-ulama Bani Israel. Kemudian la'allahum yatazakkarun, semoga mereka ini yatazakkarun, mengambil peringatan. Jadi setakat itu sajalah untuk hari ini daripada muka surat 390. Insya-Allah kita akan sambung nanti 391 pada esok hari insya-Allah. Setakat itu saja. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.